Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat penonton Kebun Bandar, di mana segala idea dan kreativiti digabungkan bagi menjadi bahan inspirasi laman impian anda. Saya, Ramona Zamzam, akan bersama anda selama 30 minit bagi mendapatkan tip-tip dan kaedah pertanian bandar khas untuk anda. College Vocational Institute of Mechatronic Studies atau lebih dikenali umum sebagai College Vis Mechatronic ialah sebuah pusat pengajian yang menawarkan kursus kemahiran mekatronik. Nak tahu tak apa yang menarik di sini? Pelajar-pelajarnya dapat menimba ilmu dan pengalaman dalam bidang pertanian. Nak tahu lebih lanjut? Jom! Baiklah, individu yang bersama Ramona sekarang ini ialah individu yang telah berjaya untuk mencetus dan menggerakkan projek-projek yang telah dijalankan oleh pelajar-pelajar di sini. Apa khabar Encik Manikam? Khabar baik, Ramona. Encik Manikam boleh cerita sedikit tak tentang latar belakang tanaman rooftop ni? Okey, rooftop farming adalah sejenis pertanian di mana kita buat atas bumbung atau tempat terbiak. Dan kita menggunakan sistem moden di mana kita menggunakan polybag dan kita isi polybag dengan kokopit. Kokopit ni adalah dia punya media tanaman dan kita memberi baja dan air melalui sistem piping yang telah diotomasikan. Kita mula projek ni pada tahun 2012 dengan 500 pokok. So sekarang ni kita ada lebih kurang 2,200 pokok. Dan ini adalah usaha sama kolej dengan pelajar-pelajar WIS. Bagaimanakah idea ini boleh tercetus ya? Okey, sebenarnya kita telah banyak buat sistem pertanian dan kita mendapat buat ni bila lepas kita attend lot of seminars daripada Kementerian Pertanian. So kita menggunakan apa yang kita belajar ni dan bila kita nampak tempat ni kosong, kita aplikasi dia di atas bumbung. Baik. Bagaimana pula dengan cara pemilihan tanaman dan peralatan yang Encik Manikam pilih? Dalam sistem vertikasi ni kita boleh tanam timun, rock melon, cili. So apa kita buat, kita bergilir-gilir. So masa mula kita cuba dengan timun, lepas tu kita tanam cili dan sekarang kita tanam timun balik. Baik, baik. Apakah kelebihan rooftop farming ya? Okey, disebabkan kita buat atas bumbung, ya, serangga kurang dan kurang penyakit. Satu. Selain daripada itu, kita tak perlu penyelenggaraan, ya, sebab tak ada rumput. Betul, betul. Ya, and then satu lagi disebabkan tinggian, so kita harap penanaman tanaman ni dapat menyujukkan keadaan persekitaran. Baiklah Encik Manikam, berapakah bajet yang selalu dihabiskan untuk rooftop farming ni? Okey, masa permulaan untuk set up dia punya structure, dia punya pump semua, I think kita belanja lebih kurang 20,000. So selepas tu setiap kali kita bajet kita hanya untuk baja dan penggunaan air dan elektrik. So dalam lebih kurang dalam 2,000 hingga 3,000. Baik, terima kasih. Terima
Terima kasih kerana terus bersama saya dalam segmen DIY. Minggu ini saya bersama Encik Baharan untuk menerangkan kaedah pertanian yang mudah bagi anda yang tidak mempunyai banyak masa untuk menguruskan tanaman di rumah. Boleh kita mula, Encik Baharan? Ya, silakan. Okey, jom. Kita ada sponge dan kita ada tanah campuran dan juga kita ada lacquer ball. Lacquer ball ni diperbuat daripada tanah liat lah. Okey, dan dia akan menyerap air untuk kegunaan pokok. Ya. Okey. Kemudian kita ada biji benih. Biji benih. Okey, kita ada timer ataupun penyukat masa. Penyukat masa. Latex. Kemudian kita ada polypipe. Kemudian kita ada sealant apa ni untuk mengelakkan daripada air menitis. Ya. Dan pump. Baik. Okey. Dan kita juga menggunakan pipe PVC. Kalau kita tengok kita ada 3 tingkat palung. Okey, palung pertama. Ya. Kemudian palung kedua dan ini ketiga. Palung ketiga. Ya. Okey. Okey, kemudian kita ada satu lagi tong untuk kita isikan air dan baja. Baik. Yang kita akan sedut gunakan pump untuk kita alirkan air. Okay, mula-mula kita akan masukkan pump ni ke dalam tong lah. Baik. Dan kita akan pergi ke sumber elektrik. Lepas tu? Okey. Selepas tu kita sediakan dulu penyambung-penyambung ni, kalau tak air dia bocor. Okey, kita masukkan dalam ni. Okey. Baik. Air dari dalam tong tu. Ya, air dari dalam tong. Selesai cara pemasangan. Selesai cara pemasangan dan kita akan alirkan air. Kita onkan pump. Baik, air dah mengalir dah. Jadi dia akan masuk, masuk dari situ. Dia masuk sini. Oh, ini sampai ke bawah. Ke sini dan dia akan masuk balik ke pump. Baik. Begitulah putaran seterusnya. Kalau kita nak gunakan baja, kita cuma masukkan baja dalam tong saja dan dia akan bercampur, dia akan terus sekali dengan air. Ya, sekali dengan air untuk digunakan oleh pokok. Apa jenis baja yang kita gunakan untuk sistem NFT ni? Untuk asas tanaman, baja yang digunakan adalah baja NPK, iaitu nitrogen, fosforus dan kalium. Ya. Okay, kebanyakan pokok-pokok sayuran jenis daun selalunya akan gunakan baja N. Baja nitrogen, lebih kepada baja nitrogen untuk membentuk daun yang hijau. Baik. Untuk soalan yang terakhir, Encik Baharan, pokok jenis apa yang sesuai untuk kita guna dalam sistem NFT? Okey, pokok-pokok yang sesuai untuk sistem NFT adalah pokok sayur-sayuran jenis daun. Seperti sawi, kangkung, kailan, salad. Sebab kita tak sesuai untuk menanam sayuran jenis buah, contohnya cili, tomato, sebab dia akan menggunakan sokongan dan dia akan meninggi. Kalau meninggi, sistem palung ni tak kuat untuk menahannya. Jadi mungkin akan tumbang. Baik. Jadi lebih sesuai kita gunakan untuk sayuran jenis daun yang memakan masa lebih kurang sebulan hingga sebulan setengah untuk hasil kita dapat tuai. Baik, inilah sistem yang kita tunjukkan tadi. Sistem NFT yang sudah pun tersedia ditanam dan anda boleh lihat sendiri pokoknya subur dan sedia untuk dimakan. Terima kasih banyak-banyak Encik Baharan. Macam mana penonton di rumah? Dah ada idea untuk buat sistem NFT anda sendiri? Dengan maklumat yang anda telah perolehi ini, saya cukup pasti anda mesti berjaya untuk mencipta sistem NFT anda sendiri yang cukup mudah dan akan memaksimumkan lagi ruang kediaman anda dengan kos yang paling minimal.
Wah, banyak betul cabaran untuk projek kali ini kan? Mungkin kita boleh berkongsi sedikit tips untuk diaplikasikan. Tetapi sebelum itu, jangan lupa, apa kata kita belajar tentang sesuatu yang menarik dengan tetamu kita pada minggu ini dalam segmen Pertanian Lestari. Terima kasih kerana masih bersama saya, Ramona Zamzam, dalam segmen Pertanian Lestari, di mana kaedah-kaedah pertanian bandar kami persembahkan agar kita semua dapat pelajari bersama. Pada minggu ini, kita akan belajar bagaimana untuk merungkai permasalahan mengenai kewujudan tangan sejuk dan tangan panas. Nak tahu kan macam mana? Adakah ianya mitos atau memang benar kewujudannya? Untuk tahu lebih banyak, apa kata kita berkenalan dengan tetamu kita hari ini, iaitu Encik Adli. Apa khabar Encik Adli? Baik, terima kasih. Ramona sihat? Alhamdulillah, saya pun sihat. Okey, sama-sama kita. Okey. Baik Encik Adli, Ramona nak tahu yang pertama sekali, apakah yang kita akan lakukan ya sekarang? Okey, pada hari ini Ramona, saya akan tunjukkan macam mana kita nak mengatasi masalah yang orang kata kewujudan tangan panas, tangan sejuk. Sebenarnya tangan panas, tangan sejuk tu memang tak ada. Yang ada adalah teknik yang betul untuk kita nak buat pemindahan atau pemasuhan semula daripada polybag ataupun pasu semayan ke dalam pasu yang telah kita beli. Daripada polybag ataupun pasu, tak kisahlah, tapi cara pemindahan. Yes, cara pemindahan ataupun cara bagi rumah baru selepas pokok yang kita beli, sama dalam polybag ataupun dalam pasu semayan ni. Tuan-tuan, ini pasu semayan yang kita beli dekat nursery, kita nak pindahkan kat pasu idaman kita lah. Pasu yang kita dah beli khas lah. Okey. Okey, so ni pasu. Pasu yang digunakan mestilah ada lubang lah. Okey. So pasu lubang. Kedua Ramona kita akan masukkan bekas-bekas ni. Bekas-bekas pasu yang pecah dan terpakai. Kita akan masukkan, kita tutup dekat lubang ni. Tujuan dia sebab apa? Kita nak bagi air terlampau laju keluar. Betul. Bila air terlampau laju keluar, nanti pokok tanah tak dapat simpan air, akan serap air, dan pokok tak dapat nak serap air, pokok akan kecut dan mati. Okey, kita tutup. Dan kedua, kita akan masukkan tanah campuran. Tanah campuran. Okey, tak apa. Kalau nak bermain dengan tanah dengan saya pun tak ada masalah. No problem. Okey. Kita masukkan tanah campuran dulu 1/3 daripada pasu kita. 1/3. 1/3. Jangan masukkan semua, okey. 1/3 ni tanah campuran yang dah dirumus khas untuk pemasuhan, okey. Ada nisbah tertentu? Ada nisbah tertentu. Biasanya kalau untuk pemasuhan dia benda nisbah 2-1-1. 2 tanah atas, 1 bahan organan dan 1 pasir. Dalam bahasa polybag, dalam bahasa pokok, yang ini dipanggil root ball. Berbola akar. Berbola akar ni adalah yang paling sangat penting, jangan sampai ianya pecah. Itu panduan dia. Nanti dah buka kita tahulah yang mana dah satu. Dah buka, yes. So, okey, bismillahirrahmanirrahim. Dia potong kat bawah ni ada sebab ke? Ada sebab. Nanti mana tengok trik dia. Kita potong kat bawah dulu. Jangan kita nak masukkan dengan jangan kita buang terus polybag. Jangan kita buka terus polybag. Kita potong berbawah dulu. Okey. Tapi Cik Adli, tak apa potong. Okey. Sebab Ramona ingat dia kan diorang cakap kalau potong tu nanti terkena pada akar ke apa, nanti akan mengganggu tumbesaran tanaman. Okey, sebab apa? Sebab tu saya ambil kat bahagian bawah sekali. Bahagian bawah, dan saya tak potong, saya tak tekan. Saya hanya potong secara sikit merosak, mengkoyakkan polybag ni saja. Jadi kena berhati-hati. Sebab tu saya tak, kalau tengok kan, saya tak potong yang dalam. Kalau tengok pisau ni pun hanya akan di depan saja. Okey. Dah kita potong dan kita buka polybag dia. Okey. Tengok. Okey, kita buka polybag dia. Dan kita tanam. Kita tanam ataupun bahasa dia placing lah. Tanam pastikan di tengah-tengah. Di tengah-tengah pasu. Okay? Di tengah-tengah pasu sebab apa? Biasanya orang akan tanam tak ikut tengah. Dia akan suka-suka je dia. Jadi bila dah letak tanah di center, alamak bunga aku sengit. So, bila bunga sengit, dia kena buka balik. Dia kena ni. So banyak yang akan boleh mencederakan pokok. Dah tanam dengan polybag. So siap. Siap. Okey. Siap dah tanam dengan polybag. Okey. Hayat sekali, apa yang kita kena buat adalah kita buka polybag ni. Baru buka. Kat sinilah teknik yang betul. Okey. Kita buka polybag ni, tengok polybag ni kosong, tak ada koyak masuknya. Dan kita tanam dengan polybag. Okey, kita jaga dia belai dia, pokok ni memang kena belai. Dan kita sekarang ni, kita lepas kita tanam, kita akan siram. Siram menggunakan
bekas tanaman air biasalah. Ya. Kita siram. Siramkan pokok tu. Okey. Siram pakai terpakai je tu. Okey, siram. Ni tebuk lubang kat situ. Ni tebuk lubang kat sini, ada lubang kat sini. Okey. Siram dan kita letakkan dekat tempat di bawah separa cahaya, separa lindungan. Jangan terus letak dekat matahari yang terik. Okey, kenapa? Sebab apa? Pokok walaupun dah lama berada dalam pasu, sekali kita pindahkan di dalam pasu besar ataupun rumah baru, kita kena ingat umpama baby baru dilahirkan. Pokok yang baru, orang kata kita kena manjakan dia. Okey. Jadi trik dekat sini adalah tadi saya potong dekat bawah. Okey, saya tanam dengan polybag dan saya buka. Sebab apa? Sebab saya nak jaga root ball. Pemasuan semula tangan pandangan sejuk, saya dah rungkaikan, sebenarnya memang tak wujud. Yang ada adalah teknik yang betul, yang daripada pemasuan daripada pokok pasu semayan dan juga daripada polybag tadi. Memang Romana terkejut kan sebab tanam dengan polybag kan. Betul. Di air tu kita akan tarik keluar. Okey, jadi jadikan itu satu teknik yang betul. Jangan kita bukakan polybag, letakkan ni di atas tanah. Di atas tempat. Di kuartir nanti kelanggar ke terjatuh ke apa, pokok cedera. Sebab apa? Bila akar cedera, akar adalah sistem paling utama untuk pokok, pembesaran pokok. Tercederanya akar, pokok akan cedera jugalah. Bila pokok cedera, dia akan tak sihat dan lama dia akan ke arah mati. Dia akan kata ataupun tak subur. Bila lepas kita tanam dengan cara tak betul, pokok mati yang mula cakap tangan kau panas lah. Tangan aku sejuk, mana tak ada. Okay, kita nak buang benda tu, tak ada lagi. Yang ada adalah teknik yang betul. Itu dia. Seronok kan dapat belajar dengan Encik Adli cara-cara untuk memindahkan tanaman yang betul. Ingat ya, penonton di luar sana, tak ada istilah tangan sejuk atau tangan panas. Tak ada. Dianya cuma terpulang pada teknik yang betul atau teknik yang salah sahaja. Ya, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Encik Adli. Sama-sama. Semoga kita berjumpa lagi dalam segmen Pertanian Lestari pada minggu yang seterusnya. Baiklah Encik Manikam, bagaimanakah cara Encik Manikam memberi air dan baja kepada tanaman-tanaman ini? Okey, baja dan air diberi secara otomasi. Di mana piping ni, okey, pump ni, air dan baja dicampurkan dalam tangki ni dan dia diberi melalui piping ni dan kita menggunakan sistem penitisan. Okey, so kita menggunakan cara otomasi di mana kita akan set berapa banyak baja yang kita kena beri melalui sistem otomasi yang kita pasang. Baiklah, bagaimana pula dengan cara sistem otomasi tersebut berfungsi? Sistem otomasi ini menggunakan satu jenis controller. Satu jenis controller yang dia berbentuk komputer. Ya, kalau kita lihat ni, so kalau kita tengok ni adalah satu controller di mana dia satu komputer. Ya, dan kita boleh program komputer ni dan kita boleh setkan dia macam okey, pukul 8 dia kena bagi fertilizer, pukul 10 you kena bagi fertilizer, 12. So ini kita boleh program dalam satu controller yang kita panggil programmable logic controller. Baik. Kalau begitu, boleh saya tahu apakah kaedah yang dapat dipelajari oleh pelajar-pelajar di sini? Okey. Dalam sistem mekatronik ni, pelajar-pelajar belajar tentang sistem ni. Sistem ni digunakan dalam industri. Dan dengan pengetahuan ni, mereka juga boleh menggunakan sistem ni untuk sistem pertanian. Baiklah Encik Manikam, ada masalah tak dalam mengendali rooftop farming ni? Setakat ni saya tak jumpa dengan masalah-masalah yang besar lah. So yang biasa-biasa tu biasa. Baik. Bagaimana pula dengan kaedah rawatan tumbuhan ya? Okey, untuk sistem pertanian fertigasi ni, Jabatan Pertanian telah memberi satu SOP, Standard Operation, di mana dia memberitahu kita bila kita kena bagi racun dan racun yang sepatutnya bagi. Tapi disebabkan kita buat kat rooftop ni, bumbung ni, kita guna sebagai mencegah saja. So penggunaan racun adalah kurang. Baiklah, bagaimana pula dengan cara penyediaan dan jualan hasil tanaman? Hasil yang kita dapat ni, kita menggunakan pelajar untuk jual di restoran-restoran yang berhampiran
Yang selebihnya kita jual kat pasar yang ada di bawah kolej kita. Baiklah Encik Manikam, buat soalan yang terakhir, boleh tak Encik Manikam beri apa-apa petua untuk mereka yang berminat di luar sana? Sistem fertigasi ini satu sistem yang senang. Kita boleh dapatkan pengetahuan yang sepatutnya daripada Jabatan Pertanian. Ya, kalau kita belajar dan tahu macam mana buat ni, I think ini bukan satu masalah besar. So kita boleh gunakan untuk meningkatkan hasil pendapatan kita. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Encik Manikam. Menarik bukan? Hanya dengan berbekalkan kesungguhan dan semangat, pelajar-pelajar di sini dapat membuktikan bahawa bidang pertanian bukanlah untuk orang-orang kampung sahaja. Sekian, saya dari Kebun Bandar ingin meminta diri dahulu. Jangan lupa untuk saksikan episod yang seterusnya pada minggu hadapan. Jumpa lagi!